Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung semula dengan soalan nombor 4, matematik tambahan tingkatan 5 bab 1 janjang ya. In the geometric progression, the sum of the first 5 terms is 11 and the sum of the next 5 terms is 11/32. Okay, find the common ratio, the first term and the sum to infinity of this progression. Jadi ini adalah satu janjang geometrik dan diberi informasi di sini bahawa the sum of the first 5 term iaitu S5 ialah 11 and the sum of the next 5 terms, okay, next 5 term is 11/32. Maksudnya sekiranya saya bubuh satu sini ya, satu visualization ya, T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Oops. Okey. Ini adalah S5. Sekiranya kita jumlahkan kesemuanya, itu adalah jumlah untuk 5 sebutan yang pertama. Dan kesemua ini pula ialah S10, iaitu jumlah untuk 10 sebutan pertama. Tetapi kita hanya hendakkan jumlah daripada T6 ke T10. Bermaksud kita perlukan cara kita nak cari ialah S10 tolak S5 ya. Kita tolakkan, okey, S5 ni daripada S10 ya. Jadi kita dapatlah jumlah yang kita nak cari tu ya. Jadi S10 tolak S5 iaitu 11/32. Jadi daripada maklumat ini kita boleh buat beberapa persamaan ya. Pertama, daripada S11, S5 ya. Jadi kita tahu formula untuk formula untuk n sebutan pertama ialah A tolak A darab 1 tolak R kuasa N per 1 kuasa R ya. Ini formula biasa yang perlu diingat. Jadi kita gunakan formula itu dengan informasi yang diberi, dua informasi yang diberi, kita dapat hasilkan S5 iaitu 11 ya. S5 iaitu 11, kita jadi A 1 tolak R kuasa 5. A dan R kita tidak ketahui lagi ya. 1 tolak R bersama dengan 11. Ini adalah persamaan yang pertama. Dan daripada informasi yang kedua iaitu S10 tolak S5 iaitu 11/32. Kita akan dapat A 1 tolak R kuasa 10 per 1 tolak R. Ini adalah formula untuk S10 tolak S5. S5 ialah 11 ya. Daripada maklumat yang kita perolehi di sini ya. Tolak 11 bersama dengan 11/32. Jadi kita bawa tolak 11 ke kanan, dia akan menjadi campur 11. Jadi akhirnya kita dapat A 1/R10 tolak 1/R bersama dengan 11/32 campur 11. Kita cuba 11/32 campur 11. Iaitu 11/32. Ataupun 363/32. Okey, kita nak cari common ratio untuk soalan A. Kemudian kita nak cari first term dan sum affinity. Kita cuba A terlebih dahulu. A kita nak cari common ratio iaitu R ya.
Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita boleh gunakan dua persamaan ini untuk mendapatkan nilai R. Jadi macam mana kita nak lakukan? Kita perlu buang A daripada dua persamaan ini apabila kita gabungkan. Bagaimana nak gabungkan? Kita boleh guna metod ini. Persamaan 2 bahagi persamaan 1. Apa akan jadi? Persamaan 2 adalah ini. Sebelah kiri daripada persamaan kedua. A 1 tolak R cos 10. 1 per R. Dibagikan dengan sebelah kiri daripada persamaan 1, iaitu A tolak 1 cos 5 per 1 tolak R, iaitu bersamaan dengan 363 per 32 per 11. Okey, kita lihat, kita boleh permudahkan. Ini agak nampak berkecamuk sikit. Kita boleh buang 1 per R. Baik, saya lengkapkan di sini dengan square bracket di sini. 1 per R dan 1 tolak R dan 1 tolak R adalah kedua-duanya didenominator kepada dua ekspresi di sini. Jadi kita boleh potong. 1 tolak R, kita juga boleh potong A. Kerana A bahagi dengan A sudah tentunya 1. Yang tinggal hanya 1 tolak R kuasa 10 per 1 tolak R kuasa 5 sama dengan 363 per 32 bagi 11. Kita guna kalkulator. Kita telah pun siap sini. 363 per 32 daripada calculation sebelum ni, pengiraan sebelum ni, kita bagikan dengan 11 saja. Jadi jawapannya lah 1 per 32 ataupun 33 per 32. Kemudian kita boleh bawa denominator sebelah kiri ke sebelah kanan, untuk menjadi numerator. Begitu juga denominator sebelah kanan dibawa ke sana untuk menjadi numerator. Jadi selanjutnya 32 1 tolak R kuasa 10 sama dengan 33 1 tolak R kuasa 5. Kita buka kurungan. Begitu juga di sebelah kanan, buka kurungan, jadi 33 tolak 33 R kuasa 5. Seterusnya kita lakukan, kita kumpul ke semua ini, semua nombor yang ada di sini ke sebelah kiri dan tinggalkan kosong di sebelah kanan. Dan kita invertkan dia punya sign. Jadi akhirnya menjadi 32 R kuasa 10. Tolak sini ada kesilapan 33 tolak 33 R kuasa 5. Campur 1. Saya harap anda semua tidak terkeliru. Boleh cuba katakanlah saya ambil sini. Saya ambil jalan shortcut jalan dekat 32 tolak 32 R kuasa 10 kurang cantik bersama dengan 33 tolak 33 R kuasa 5. Kalau saya bawa kesemuanya ke sana akan menjadi apa? Di sini tinggal kosong. Di sana menjadi tolak 3R kuasa 10 jadi 32R. Jadi 32R kuasa 10 di sini. Tolak 32. Campur 33 tolak 33R kuasa 5 Jadi samaan kosong dengan 32R kuasa 10. 32 minus 32 campur 33 jadi campur 1 tolak 33 R kuasa 5. Apa yang saya buat saya hanya tukar saja side dari sini, dari ke kiri pergi kanan, kanan pergi kiri jadi dapatlah persamaan yang ini. Jangan terkeliru. Saya nak padam. Ini hanya sebagai satu rujukan saja. Seterusnya. Dari sini kita boleh membuat factorization.
Bagaimana nak buat? Kita tengok 32R cos 10. Jadi kita tengok di hujung dahulu. Tolak 1. Di sini di tengah ada tolak Kita tengok betul. Sini ada tolak Tolak 33R dan di hujung sekali ada campur 1. Jadi saya agaklah di hujung sini tentunya minus 1 dan tolak 1 dan tolak 1. Apabila dibahagi didarabkan menjadi campur 1. Kerana apa tolak? Bukan campur kedua-duanya. Kerana di tengah-tengahnya ada tolak jadi saya dapat agaklah Jadi di sini 32R cos 5 dan di sini pula R cos 5. Kenapa? Mari kita buktikan 32R cos 5 tolak 1 darab dengan R cos 5 tolak 1 bersama dengan berapa? Okey, kita darabkan ke semua elemen di dalam ini. Ya. Jadi apa? Jadi 32R cos 10 sebab R cos 5 darab R cos 5 jadi R cos 10 dan 32R tolak 32R cos 5 kerana 32R cos 5 tolak 1 kemudian tolak lagi dengan R cos 5 kemudian tolak 1 darab tolak 1 campur 1 jadi akhirnya jadi 32R cos 10 tolak 33R cos 5 campur 1. Betul lah kan? Ya. Jadi saya harap murid-murid juga sudah cekap melakukan factorization. Satu skill yang bukan mudah untuk dipelajari, tapi saya harap anda semua boleh cope, boleh melakukannya dengan mudah ya. Hanya perlukan latihan yang berterusan. Jadi di sini sekiranya kita sudah factorize, kita boleh dapat value nilai untuk R. Jadi sekarang 32R cos 5 tolak 1 sama dengan kosong atau R cos 5 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi sekarang 32R cos 5 bersama dengan 1 atau R cos 5 bersama dengan 1. Jadi di sini saya nak mudahkan lagi saya nak bawa 32 ke sini untuk menjadi denominator. Jadi akhirnya dia menjadi R cos 5 bersama dengan 1/32. Jadi R adalah punca cos 5 bagi 1/32 atau R adalah 1. 1 cos 5 jadi 1. Tetapi R tidak mungkin adalah 1. Kerana ini adalah janjang geometrik. Sekiranya R 1, maka setiap sebutan adalah sama kan. A darab 1, T1 darab 1, jadi T2 pun sama dengan T1. Okey. T3 sebutan ketiga pun jadi nilai yang sama. Jadi tak mungkin R tidak mungkin bersama dengan 1. Tidak mungkin. Jadi R sudah tentunya adalah punca kuasa 5 kepada 1/32. Jadi berapakah nilainya? 5 1/32. Punca kuasa 5 bagi 1/32 iaitu 1/2. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Jadi kita teruskan dengan soalan B, the first term. A. Sebutan pertama soalan B. Kita nak cari A. R sudah ketahui iaitu 1/2. Kita boleh guna salah satu daripada persamaan sama ada persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi saya nak gunakan persamaan dengan yang persamaan 1 lah mudah Jadi masukkan R bersama dengan 1/2
ke dalam satu. Apa itu satu? Kita boleh copy. Ini adalah kebaikan menggunakan komputer. Senang ya. Boleh copy paste. Jadi A yang nilai kita nak cari. Jadi 1 tolak R kuasa 5. R kuasa 5 apa dia? R kuasa 5 adalah 1/32 kan. 1/32 per 1 tolak R. R ialah 1/2 bersama dengan 11. Jadi A 1 tolak 1/32 sudah tentulah 31/32 dibahagikan dengan 1 tolak 1/2 jadi setengah, iaitu 11. Ke bawah lagi. Ruang sudah agak sempit, tak mengapa. Kita selesaikanlah ya. Kita selesaikan 31/32 dibahagikan dengan 1/2, iaitu 1/15/16 ataupun 31/16. 31/16 A bersama dengan 11. Jadi kita bawa ini ke kanan, dia akan menjadi 16/31. Jadi jawapan dia saya letak di sini ya. A bawa sini sama dengan 11 darab dengan 16/31, iaitu 11 darab 16/31, iaitu 5/21/31. Ataupun bersama dengan 176/31. Okey, kita selesaikan soalan C pula ya. Kita sudah pun dapat jawab untuk soalan A, iaitu the first term, sebutan yang pertama. C pula kita nak cari sum to infinity, jumlah kepada infinity. Formula untuk sum ke infinity ialah A per 1 tolak R. Jadi mudah, kita guna saja nilai A dan nilai R. Jadi A adalah 176/31 didarabkan dengan 1 tolak 1/2. Jadi 176/31 bagi dengan 1/2. Mudah saja. Straightforward. 176/31 sudah pun ada di sini. Kita hanya bahagikan dengan 1/2, iaitu 11/31. Ataupun 352/1. Selesai sudah soalan nombor 4. Kita pergi ke soalan nombor 5 pula. In a geometric progression in which all the terms are positive and decreasing, the difference between the first and the second term is 0.96 and the sum to infinity is 2/3. Calculate the common ratio in the first term of the progression. Jadi ini adalah janjang geometrik. Semua sebutannya adalah positif dan menurun. Jadi sebutan pertama lebih besar daripada sebutan kedua. The difference between the first and second term is 0.96. Jadi first term lebih besar daripada second term. Sebutan pertama lebih besar daripada sebutan kedua. Jadi sudah tentunya A tolak T2
bersamaan dengan 0.96. Ya, sebab A lebih besar daripada T2 0.16. Ini kita jadikan dianya sebagai persamaan yang pertama. Mungkin kita biarkan dulu informasinya begitu. Kemudian sum kepada infinity, jumlah pada infinity adalah 2/3. Ataupun sum kepada infinity ialah 8/3 yang kita mudahkan. 8/3. Jadi daripada informasi yang pertama, A tolak T2. Apakah formula untuk Tn? Tn untuk geometric progression ialah AR kuasa N tolak 1. Jadi A tolak R N tolak 1. N tolak 1 adalah N adalah 2. N adalah 2. Jadi T2 ialah AR 2 tolak 1, iaitu AR. Jadi AR sama dengan 0.96. Jadi A 1 tolak R yang kita faktorizekan ialah 0.96. Saya namakan ini persamaan 1. Dan S infinity adalah A per 1 tolak R. Jadi A 1 tolak R adalah persamaan 8/32. 8/3. Mimpi di siang hari. 8/3. Ini adalah persamaan yang kedua. Saya clearkan bahagian ini. Okey, kita nak cari apa dia? Kita nak cari common ratio, kita nak cari apa itu nisbah sepunya dan juga first term. Sebutan yang pertama. Kita cari mana satu? Kita cari sebutan pertama dululah ya. Dengan bagaimana bila persamaan 1 didarat dengan persamaan 2. Cuba lihat ya. Kenapa saya daratkan persamaan 1 dengan 2. Sebelah kiri saya daratkan dengan sebelah kiri. Sebelah kiri persamaan 1 saya daratkan dengan sebelah kiri persamaan 2. 1 tolak A, 1 tolak R darat dengan A, 1 tolak R. Kenapa saya nak cancelkan 1 tolak R itu ya? Sama dengan 0.96 darab dengan 8/3, iaitu bahagian kiri, bahagian kanan persamaan pertama darab dengan bahagian kanan persamaan kedua. Jadi boleh potong. Di sini hanya tinggal A darab A, iaitu A kuasa 2 bersama dengan 0.96. Gunakan kalkulator untuk darab 0.96 dengan 8/3. Jadi 2.56. Jadi A sudah tentulah punca kuasa 2 bagi 2.56. Jadi bersama dengan 2.56 kita punca kuasa 2 kan. Jadi 1.6. 1.6. Ingat selalunya kalau kita buat punca kuasa 2 dia ada nilai plus minus campur tolak. Tetapi di sini kita tahu dia ada semua sebutan adalah positif. Jadi kita boleh buanglah. Kita tak payahlah letakkan negative number. Jadi jawapannya sudah tentulah A bersama dengan 1.6. Kita cari pula common ratio, iaitu nisbah sepunya. Common ratio nisbah sepunya adalah R ya. Senang saja kita masukkan nilai A bersama dengan 1.6 ke dalam mana-mana saja persamaan 1 atau persamaan 2. Saya pilih persamaan 1 lah kerana persamaan 1 ni nampak lebih mudah ya. Ke dalam 1. Jadi A adalah 1.6 darab dengan 1 tolak R bersama dengan 0.96. Jadi saya pindahkan ini menjadi denominator lah 1 tolak R bersama dengan 0.96 bahagi dengan 1.6. 0.96 bahagi dengan 1.6. Jadi 0.6.
Jadi R adalah bersama dengan 1 tolak 0.6, iaitu R bersama dengan 0.4. Yes. Begitu untuk jawapan untuk soalan kedua. Saya berhenti di sini dahulu. Kita akan jumpa lagi untuk soalan yang berikutnya ya. Jadi bye bye dan berjumpa lagi.